Nadira update status untuk siapa ni? Tak ada siapa pun. Zara tengok sejak kebelakangan ni nak selalu update status. Nak tuju kepada siapa sebenarnya? Tuju dekat siapa yang terasa dengan status itulah. Orang kata siapa makan cili dia terasa pedas. Memang zaman sekarang semua benda perlu update dalam media sosial ke? Apa je yang nak dapat selepas buat semua benda tu? Bukan apa Zara, dalam media sosial ni kan ramai follower, ramai orang like, ramai juga yang komen. Dan nampaknya rakan FB nak suka je dengan apa yang nak post dekat FB. Tapi dalam ramai-ramai orang yang nak sebut tu, seorang pun tak boleh selesaikan masalah Nat kan? Bukan ke benda yang nak buat tu boleh buatkan orang yang nak tuju tu sedar dengan kesalahan dia. Tapi Zara rasa dengan cara Nat ni bukan seorang saja yang terasa. Sebelum ni Nat ada buat status tentang jiran kan? Nat ada fikir tak macam mana perasaan jiran Nat? Jiran Nat bukan sebelah rumah saja. Apa perasaan jiran hadapan rumah Nat kalau baca status ni? Nat, di media sosial ni ada benda yang Nat boleh share. Ada juga benda yang tak boleh. Nat perlu ingat yang Nat perlu bertanggungjawab dengan semua yang Nat post di media sosial. Sebab semua tu Allah perhati. Ada satu hadis Nabi yang Zara nak share. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatuhu. Maksudnya kat sini, setiap kamu adalah penjaga dan bertanggungjawab ke atas apa yang dijaganya. Dan apa yang nak post tu sebenarnya menunjukkan watak sebenar atau akhlak kita di luar. Apa yang nak post di media sosial, itulah diri Nat sebenar. Jadi, ada baiknya nak gunakan media sosial ni untuk perkara kebaikan dan menyebarkan benda-benda yang baik sahaja. Walaupun di ruang status Facebook itu sendiri tuliskan apa yang anda fikirkan, tetapi bukan bermaksud kita bebas untuk menulis apa sahaja. Dalam Al-Quran juga Allah berpesan kepada kita. Zara lupa lah ayat mana. Okey, jap, nanti Zara cari. Okey, dalam Al-Quran Allah berpesan dekat kita. Ayat surah Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Maksud kepada ayat ni, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Maka sebab itulah kita kena menjaga pertuturan kita, sama ada secara bersemuka ataupun di alam maya. Tapi kan Zara, kalau apa yang Nat buat tu salah, kenapa ramai je yang follow Nat, yang like dan juga komen setiap kali Nat update status? Bilangan pengikut tak semestinya menentukan kita ni benar atau menunjukkan kita ni betul. Kalaulah dengan ramai pengikut tu menentukan kebenaran, Fir'aun dulu pun ramai pengikut kan?
Kenapa dia ni? Nak bayar zakat pun nak menunjuk-nunjuk di Instagram ke? Seolah-olah orang lain tak mampu nak bayar zakat juga. Apa masalah pula Hidayah ni? Baru selesai solat dah marah-marah. Malam sebegini, lagi baik kita buat perkara berfaedah dari awak tengok telefon, Dayah. Tak adalah, awak cuba tengok seorang artis ni. Hendak buat kebaikan tapi masih nak menunjuk dekat orang ramai. Buat baik secara diam-diam sudahlah. Ni kalau menunjuk sana, menunjuk sini, boleh jatuh riak tahu. Kena tegur dia ni rasanya, baru dia sedar yang dia salah. Dayah, tak baik awak cakap sebegitu. Apatah lagi awak komen macam itu. Benda ini boleh jatuh fitnah tahu. Kalau tidak betul, awak sendiri pun tidak tahu niat dia yang sebenar. Sebab itu, kita sebagai manusia perlulah berhati-hati menjaga lisan dalam setiap tutur kata kita. Tangan kita ni kena berjaga-jaga dari menaik atau melakukan sesuatu yang buruk yang boleh mencerminkan akhlak mazmumah dalam diri. Tapi sesuatu kebaikan yang ingin dilakukan tu mesti secara diam-diam sahaja. Mengapa perlu menunjuk sedemikian? Untuk pengetahuan awak, Dayah, pada pendapat saya kan, kadang-kadang orang menunjuk kebaikan yang mereka lakukan itu adalah untuk memberi motivasi dan inspirasi kepada anak muda sekarang supaya mendorong mereka melakukan kebaikan. Jadi, awak sebagai orang yang melihat ini sewajarnya sentiasa bersangka baiklah dengan manusia agar awak terhindar daripada sifat hasad, dengki dan fitnah. Awak tahu apa kesan seorang itu kalau dia tidak menjaga lisan atau menjaga fitnah? Saya tahu sikit sahaja. Apa itu, Mira? Okey, macam ni. Sekejap ya, Dayah. Hello? Okey, baiklah. Apa tadi, Dayah? Ya, orang yang tidak menjaga mulut dengan menyebarkan fitnah ni kan, okey, dia macam ni. Siapa yang tidak menjaga mulut lisan mereka sebagai contohnya kan, suka bercakap buruk dan sebaliknya, nanti di akhirat akan dikenakan azab yang sangat pedih. Takut kan? Sama lah juga fitnah. Sekarang ini macam-macam fitnah boleh timbul tahu. Jadi, kita sama-samalah kena berhati-hati apabila bercakap sesuatu terutama sekali dalam media sosial. Sebab ramai orang akan melihat dan baca benda itu nanti. Sudah pastinya semua akan berkongsi berita tersebut, sedangkan berita itu sendiri tidak pasti akan kesahihannya. Allah juga ada menyebut di dalam surah An-Nur ayat 19. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okey. Maksud ayat ni mengatakan sesungguhnya orang-orang ini perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat dan Allah mengetahui yang sedang kamu tidak mengetahui. Iyalah kan? Tapi Kamira, adakah ia sama seperti buruk sangka? Buruk sangka? Ya, sama sahaja. Ini apa yang saya baca dalam satu buku. Tajuknya adalah tuntutan akhlak dan mulia dalam kehidupan yang ditulis sendiri oleh pensyarah kita. Jujur saya cakap, buku tu sangat membantu dalam kita hendak memahami dengan lebih mendalam tentang adab-adab dan akhlak yang perlu dijaga ketika melakukan sesuatu. Buku ini juga boleh dijadikan panduan sebab lengkap sekali dengan dalil Al-Quran dan hadis. Oh, begitu. Baru saya tahu. Iyalah, dalam buku itu juga menyatakan kita sebagai umat Islam tidak boleh bersangka buruk kepada orang lain tahu. Sebab dalam Al-Quran pun sudah melarang kita berbuat sedemikian. Saya ingat lagi, dalam surah Hujurat, rasanya ayat 12. Tak silap saya lah kan? Kejap saya cari. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Sadaqallahul Azim. Okey, maksud ayat ni macam ni. Allah menyeru kita buang sifat berprasangka. Ini sebab hukumnya adalah berdosa. Okey, dan jangan mencari kesalahan orang lain. Sebab apa? Kerana ini sama seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Kalau kita tengok semula, prasangka ni kan, mesti suka mencari kesalahan orang. Betul atau tidak? Apa lagi? Mengumpat juga buka aib dan macam-macam lagi yang dapat kita lihat. Sekarang ni semuanya berpunca daripada lisan kita. Sebab itu Allah sangat menyeru supaya kita memelihara lisan daripada mengeluarkan kata-kata yang mempunyai maksud yang boleh menyakiti hati orang lain. Sebab lisan inilah penyebab utama kepada tercetusnya buruk sangka, fitnah dan lain lagi kan. Baru saya Faham pun. Selain itu, juga di dalam hadis Nabi SAW juga sudah ditulis, jauhilah prasangka kerana itu merupakan yang paling dusta. Hadis ini sahih tahu sebab datang daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Lupa pula. Dalam buku Ustaz Fahrul pun ada membincangkan tentang perkara ini juga. Ustaz Fahrul berkata, kita ni tak boleh menghukum orang lain sebab kita tak tahu niat sebenar dia. Kita ni siapalah kan? Hamba atau Tuhan. Saya cakap ini bukan untuk awak sahaja tahu, tapi untuk peringatan kepada diri saya juga. Sebab kita kan manusia yang tidak lari dari melakukan kesilapan. Oh begitu. Rasa berdosalah pula tadi kenapa tak berfikir dahulu. Tapi apa yang awak cakap tadi tu memang betul. Buruk sangka ni hanyalah sifat mazmumah yang boleh merosakkan hati kerana ia semata-mata mencari kesalahan orang lain sahaja, sehingga kan terbuka kepada kesalahan dan keaiban. Ditambah lagi dengan teknologi komunikasi yang tidak bersepadan sekarang ini yang semakin meluaskan penyebaran maklumat yang boleh meracuni akal manusia yang tidak tahu membuat perhitungan antara fitrah dan hak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ia hendaklah berkata yang baik-baik atau hendaklah ia diam. Tidak mengapa, tenang saja Dayah. Allah kan Maha Pengampun, jangan risaulah. Masih sempat kalau kita berubah ke arah yang lebih menjaga akhlak dan peribadi mulia. Sebab itu, kita mesti hati-hati sekarang ini sebelum hendak melakukan sesuatu, apatah lagi dalam media sosial macam awak cakap sebentar tadi. Silap cakap sikit memang boleh membawa banyak keburukan, bukan dekat awak sahaja tetapi orang sekeliling juga tahu. Kan Mira, saya pun perasan zaman sekarang ni ramai sangat orang yang tidak menjaga adab ketika menggunakan media sosial. Sebab itu, perkara ini membawa kesan kepada masalah pembentukan akhlak dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, terutamanya golongan remaja. Betul tu Dayah, sebab itu saya tegur awak awal-awal sebelum benda ini makin melarat teruk. Jadi, kita kenalah sedar akan kesalahan kita dan betul-betul bertaubat, tidak mahu melakukannya lagi. Jadi dah faham kan sekarang? Dah masa waktu isyak dah ni. Orang, jomlah kita pergi solat dulu. Nanti dah lewat, malas pula kita nak solat. Tak apalah Suha. Suha solatlah dulu. Nak tengok anak Anis Zalika ni comel sangat. Marilah kita solat dulu. Nanti dah boleh kawan phone Mulalah lama. Kita ni sebagai umat Islam kena selalu jaga solat tau. Solat di awal tu kan dituntut dalam agama. Baiklah sahabatku. Fatimah, Nasya nak cakap sikit ni. Sekarang ni kan dalam media sosial ni bahaya tau. Banyak sangat benda yang kita perlu jaga. Dalam media sosial ni juga ada baik, ada juga buruknya.
Islam pun tak melarang umatnya untuk bersosial dalam media sosial ni. Tapi kita ni sebagai umat Islam perlu menjaga batas dan juga perkara-perkara yang perlu kita jaga. Contohnya, kita kena selalu jaga solat. Sampai kita terlalu lalai, sampai lupa janji kita kepada Allah tau. Banyak lagi perkara yang kita perlu jaga. Bukan sahaja hubungan dengan Allah, malah kita juga perlu menjaga hubungan kita dengan manusia. Betul cakap awak. Media sosial zaman sekarang ni agak bahaya untuk digunakan dan kita perlu berjaga-jaga. Banyak kes kejenayan dah berlaku disebabkan media sosial. Sebab itulah kita perlu menjaga adab-adab kita. Contohnya, adab kita semasa di ruangan komen atau chat. Tidak kira dengan orang Islam atau bukan Islam. Kita kena jaga bahasa kita. Jangan gunakan bahasa yang kotor dan kesat yang menyebabkan seseorang kawan kita mudah bersangka baik dengan kita. Bukan sahaja hubungan dengan kawan kita jadi keruh, malah nanti akan ada generasi-generasi muda akan terikut-ikut dengan budaya menggunakan bahasa kesat ini. Rasulullah SAW juga berpesan dalam hadisnya kepada orang Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Betul tu Fatimah. Sekarang kan banyak sangat benda yang kita perlu jaga bila bersosial dalam media sosial. Bukan sahaja dengan menjaga adab kita di ruangan chat ataupun komen. Malahan kita juga perlu menjaga bahasa ketika membuat story ataupun status di Instagram. Kita selalu berkeluh kesah dan menganggap media sosial ini sebagai tempat untuk kita meluahkan perasaan. Tidak kiralah dalam bentuk kita sedang marah, sedih ataupun sebagainya, nanti orang akan memperlihatkan sikap kita yang mudah marah dan juga lemah jika ditimpa masalah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang menyuruh manusia supaya sentiasa sabar dan juga terus berdoa kepadanya jika ditimpa masalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan juga solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Betul Suha. Ramai dah mau tengok sekarang. Orang selalu maki-maki dalam Facebook, dalam Instagram. Orang mengadu sana sini. Daripada maki-maki dan mengadu macam-macam, baiklah kita bagi nasihat dekat status tu. Ada juga manfaatnya. Jadikan media sosial sebagai saluran untuk berdakwah, untuk memberi nasihat dekat orang lain supaya lebih dekat dengan Allah. Tata cara dalam memberi nasihat juga sangat memberi kesan dan terpengaruh pada orang. Jadi, jika kita memberi nasihat dekat media sosial, kita kena bagi nasihat dengan penuh lembut dan berhikmah. Sampaikan dengan penuh keikhlasan dan niat hanya untuk mendapat kebaikan, bukan mendapat habuan. Allah sudah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125 tentang memberi nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, dengan penuh hikmah, iaitu kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Selain itu juga, kita boleh beri nasihat tanpa diketahui oleh orang lain, supaya dapat menjaga aib dan menutup kekurangan seseorang itu. Bukannya dengan cara bermaki-makian dalam Facebook yang boleh dibaca oleh semua pengguna Facebook. Tapi kan Fatimah, walaupun media sosial ni kita gunakan sebagai medan untuk kita menyampaikan dakwah, penting juga untuk kita berhati-hati terhadap ustaz-ustazah ataupun penceramah yang ligat menyampaikan dakwah mereka di media sosial. Kita juga perlu menyemak latar belakang serta membuat pembacaan dan juga penyelidikan tentang ilmu yang disampaikan oleh mereka.
itu, adab kita sebagai pengguna media sosial perlu lebih berhati-hati menerima nasihat dan juga ilmu yang disampaikan oleh penceramah. Penting juga untuk kita mendengar dan juga membaca konteks yang disampaikan oleh penceramah sehingga habis. Kita juga perlu membaca, mendengar dan juga faham penerangan yang disampaikan oleh penceramah dengan penuh teliti. Betul, kita kena berhati-hati dengan penceramah-penceramah sekarang. Takut ada dari mereka yang merupakan salah seorang pecundang agama Islam. Sekarang, ramai yang dengki dan benci dengan Islam. Jadi, kita sebagai Muslim kena jaga diri sendiri dan kena berhati-hati ketika menerima sesuatu ilmu agama. Bercakap pasal Instagram ni, ramai pula artis-artis beragama Islam. Banyak memuatkan naik gambar-gambar yang tidak menutup aurat. Bukan artis saja, ramai je masyarakat kita yang merendahkan aurat dalam media sosial. Lebih-lebih lagi perempuan. Sepatutnya kita sebagai orang Islam mestilah menjaga aurat kita. Lebih-lebih lagi dalam media sosial yang menjadi tetapan umum. Jangan sampai gambar tersebut disalahgunakan oleh orang lain untuk sesuatu perkara yang jahat dan tidak penting. Bahaya jika kita terlalu merendahkan diri kita dalam media sosial. Lebih-lebih lagi perempuan. Takut dikhawatiri akan berlaku kes-kes penyayang seperti rogol, bunuh, sebagainya. Janganlah kita menjadi fitnah di dunia sedangkan kita ni adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allahu Akbar. Macam-macam akhir zaman sekarang ni kan. Takut pula dengar. Penting untuk kita berwaspada dan juga menjaga adab kita dalam media sosial ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. InsyaAllah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita tak sedar dosa yang kita dah buat melalui media sosial. InsyaAllah. Dah boleh hadam dah sekarang ni. Ni pun nak masuk waktu dah. Jomlah kita solat jemaah nak tak? Dapat pahala lebih sikit. Jomlah solat Isyak. Dah masuk waktu dah ni. Jom. Lama pula kan kita menyimpang. Jomlah kita siap-siap untuk solat Isyak berjemaah sama-sama. Zara, jadi imamah boleh? Boleh je Suha, insyaAllah. Boleh. Dah lama kan tak solat jemaah sejak ada wabak COVID-19 ni? Okey, jom.